Salam sejahtera semua. Hari ini kumpulan Apple akan membentangkan isu pembuangan bayi di Malaysia dan penyelesaiannya. Seperti apa yang telah dibentangkan dalam video klip, isu pembentangan bayi yang berlaku di Malaysia kebelakangan ini amat membimbangkan. Dan hari ini kumpulan kita akan membincangkan beberapa topik yang menarik seperti faktor, kesan, tindakan yang pernah dibuat dan cadangan kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Antara faktor pertama yang menyebabkan peningkatan kes pembuangan bayi ialah kekurangan didikan agama. Pengerusi Badan Amal dan Kebajikan Isteri Fakir Rakyat Barisan Nasional Melaka Bistari, iaitu Datin Sri Asma Abdul Rahman menyatakan bahawa kekurangan didikan agama menyebabkan belia hidup bebas dan mudah terjebak di dalam maksiat yang akhirnya membawa kepada pembuangan. Ajaran agama dan moral haruslah diterapkan terhadap anak-anak sejak kecil lagi. Hal ini kerana kekurangan didikan agama menyebabkan mereka tidak dapat membezakan sesuatu perkara sama ada betul atau salah. Tanpa agama, hidup seseorang itu dikatakan tidak lengkap dan tidak sempurna. Setiap agama sama ada Islam, Buddha, Kristian, Hindu dan sebagainya menyuruh kepada kebaikan, malah melarang diri melakukan sebarang kejahatan. Kurangnya iman dalam diri menyebabkan mereka hilang haluan dan arah sekaligus mendorong kepada arah gejala negatif. Maka, para remaja menjalin hubungan seksual hanya demi nafsu serta keinginan sendiri tanpa memikirkan kesannya terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Selain itu, faktor kedua yang menyebabkan peningkatan kes pembuangan bayi ialah kekurangan pendidikan seksual. Pendidikan seksualiti merupakan pendidikan seumur hidup yang melibatkan proses memperolehi maklumat, membentuk atribut, kepercayaan dan pegangan nilai seseorang. Dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan, pengajaran sesetengah komponen seperti komponen pengurusan diri juga terlibat pendidikan seksualiti. Namun begitu, pendidikan jasmani sering diabaikan oleh pihak sekolah kerana kebanyakan guru lebih cenderung untuk mengajar mata-mata pelajaran yang diwajibkan dalam peperiksaan awam dengan menggunakan waktu pendidikan jasmani dan kesihatan. Tangkapan ini menyebabkan elemen pendidikan seksualiti yang wujud dalam komponen pengurusan diri tidak dititik berat oleh guru dan menyebabkan murid-murid kurang memperolehi pendidikan seksualiti. Kekurangan pengetahuan pendidikan seksualiti ini akhirnya telah memberi kesan kepada perwatakan para pelajar. Pendidikan seksualiti adalah penting untuk membolehkan murid-murid memperoleh pengetahuan mengenai fungsi anggota badan, perkembangan dan tumbuh-serang yang dialaminya dan perubahan fizikal semasa mencapai akhir balik. Pengetahuan ini dapat menyediakan para remaja menghadapi cabaran-cabaran perubahan fizikal dan emosi sepanjang tempoh tumbuh-serangnya. Dengan itu, murid akan lebih menyayangi diri sendiri mereka, mengetahui bahawa setiap orang adalah bertanggungjawab ke atas diri sendiri dan berhak mutlak ke atas anggota badan masing-masing untuk mengelakkan mereka melibatkan dalam penzinaan. Di samping itu, faktor kesibukan ibu bapa juga merupakan salah satu faktor yang mendorong berlakunya kes pembuangan bayi. Kebanyakan ibu bapa pada masa kini adalah terlalu mementingkan kerjaya serta kuasa kekayaan masing-masing sehingga tiada masa untuk menemani anak-anak mereka. Hal ini akan menyebabkan anak mereka berasa seperti anak yang tersisih. Pada masa yang sama, sikap ibu bapa yang terlampau mempercayakan anak-anak turut mendorong anak-anak bertindak melampau batas. Mereka tidak mengenalkan kehidupan anak-anak, menjadikan mereka merasakan bebas untuk membuat apa sahaja tanpa batasan. Maka, para remaja yang tidak dapat mengawal nafsu sendiri akan menjalin hubungan seksual tanpa mengambil sebarang langkah keselamatan, seterusnya membawa kesan kehamilan yang tidak diingini. Risiko kehamilan pada remaja perempuan meningkat dan mereka terpaksa membuangkan bayi kerana tidak berkemampuan untuk menyara anak tersebut. Selamat sejahtera doktor, nama saya Chin Hui dan saya akan teruskan dengan faktor yang menyumbang kepada isu pembuangan bayi di Malaysia. Antara faktornya ialah umur si ibu yang terlalu kecil yang menyebabkan mereka tidak tahu cara penyelesaian juga menjadi salah satu faktor yang menyumbang kepada gejala pembuangan bayi. Menurut kepada berita Sinar Harian, remaja perempuan yang membuang bayi adalah daripada golongan pelajar yang berbelas tahun
yang baru selesai mengambil peperiksaan SPM ataupun pelajar universiti. Bukan itu sahaja, remaja yang terlalu muda itu cuba untuk menyelesaikan dilema mereka dengan cara yang agresif sehingga mengancam nyawa bayi. Sebagai contoh, terdapat bayi yang dicampak oleh seorang remaja perempuan berumur 16 tahun dari tingkap biliknya. Keadaan ini diteruskan lagi dengan sikap ahli keluarga yang tidak memahami anak-anak mereka dan berfikiran bahawa perbuatan ini adalah penghinaan kepada reputasi keluarga mereka. Kebingungan dan ketidakfahaman oleh orang di sekeliling remaja yang masih muda itu menyebabkan mereka memilih cara yang salah untuk mengatasinya. Selain itu, faktor kemiskinan juga dilihat sebagai salah satu punca yang menyumbang kepada peningkatan kes pembuangan bayi. Menurut Jabatan Perangkaan, dianggarkan kadar kemiskinan rumah tangga meningkat dari 405.4 ribu isi rumah pada tahun 2019 kepada 639.8 ribu isi rumah pada tahun 2020. Pasangan ibu bapa yang masih muda, terutamanya yang baru hendak memulakan kehidupan berkeluarga, akan berdepan dengan masalah kewangan serius sekiranya mereka tidak kedudukan ekonomi kukuh ataupun dengan pekerjaan yang terjamin. Akhirnya, mereka memilih jalan pintas untuk membuang bayi kerana tidak mampu untuk membesarkannya. Seterusnya, faktor kehamilan anak luar nikah akibat rogol juga menyumbang kepada gejala pembuangan bayi. Menurut Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor, Datuk Fazil Ahmad berkata, kes rogol kebiasaannya melibatkan golongan gadis berumur seawal 14 sehingga 18 tahun. Mangsa rogol atau yang terlanjur tidak mendapat sokongan keluarga kerana stigma. Stigma keluarga dan masyarakat yang menganggap bayi itu sebagai penghinaan kepada reputasi seseorang dan juga keluarga telah menyebabkan bangsa rogol tidak berani untuk membesarkan bayi akibat ketakutan kritik daripada ahli keluarga dan juga dipandang rendah oleh orang ramai. Seterusnya, perkembangan media masa yang maju yang menyebabkan pendedahan remaja kepada unsur-unsur maksiat yang boleh meruntuhkan peribadi remaja juga menyumbang kepada isu pembuangan bayi di Malaysia. Contohnya, terdapat banyak tayangan yang berbentuk percumbu-cumbuan dan berpelukan boleh mempengaruhi remaja ke arah perilaku negatif. Penyebaran bahan lucah dan erotik, halaman web yang sering dihiasi dengan gambar wanita seksi dengan nyata dan juga cara pergaulan yang bebas daripada unsur barat juga telah dikatakan sebagai faktor penyumbang kepada tingkah laku seksual remaja yang bebas. Akibatnya, remaja yang masih muda yang tidak mampu untuk bertanggungjawab terhadap bayi tersebut mengelakkan obligasi mereka sebagai ibu bapa dengan membuang bayi mereka. Kesan kepada masyarakat dan negara. Yang pertama, kes pembuangan bayi yang berlaku secara langsung akan menjejaskan imej pada masyarakat di sekeliling. Mereka pastinya akan berasa malu dan kecewa dengan apa yang sudah berlaku. Sudah semestinya, remaja atau si pembuang bayi itu akan dipersalahkan kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Peribahasa ini bertepatan sekali dengan situasi masyarakat yang telah menerima akibatnya daripada hasil kegiatan tidak memoral ini dan secara tidak langsung telah menimbulkan persepsi orang tentang kredibiliti masyarakat setempat. Yang kedua, menjejaskan imej negara dari sudut pembangunan. Jatuh dan bangun sesebuah negara pada masa hadapan bergantung sepenuhnya kepada akhlak remaja atau generasi pada waktu sekarang. Antara kesan yang pastinya berlaku, ia akan membantutkan perancangan pembangunan serta ekonomi negara juga akan menjadi sukar untuk berkembang disebabkan wujudnya gejala sosial ini. Tambahan lagi, perbelanjaan kerajaan turut meningkat untuk menampung bayi yang telah diletakkan di rumah kebajikan. Hal ini kerana bayi yang dijumpai tanpa diketahui ibu bapa
akan diletakkan di tempat dan di pusat ataupun rumah kebajikan masyarakat sebagai penempatan sementara. Yang ketiga, rumah kebajikan masyarakat pastinya akan menjadi penempatan kekal kepada mereka. Perkara seperti ini pastinya membebankan pihak kerajaan dan pihak yang berkaitan dari segi kewangan. Mahupun demikian, masalah isu pembuangan bayi ini akan membawa malapetaka besar terhadap perancangan dasar pembangunan negara pada masa akan datang. Seterusnya, apabila amalan pembuangan bayi ini berluasa, memberikan gambaran bahawa akhlak generasi pada masa ini sudah merudum. Oleh itu, negara akan kehilangan pelapis generasi berkualiti pada masa hadapan. Pimpinan negara pada ketika ini juga pening kepala memikirkan masalah sosial yang sedang berlaku. Hal ini menjadikan sesebuah ekonomi negara terus membantu seperti mana yang dikupaskan sebentar tadi. Kesan kepada keluarga. Yang pertama, apabila seorang perempuan membuat pilihan untuk membuang bayi yang telah dilahirkan itu, institusi kekeluargaan perempuan itu akan runtuh. Keruntuhan ini disebabkan oleh pandangan negatif yang diberikan kepada keluarga perempuan kerana masyarakat menganggap keluarga perempuan itu tidak mendidik anak mereka dengan betul. Persepsi sebegini adalah bahaya kerana akan mengganggu keharmonian keluarga perempuan secara tidak langsung. Yang kedua, sesetengah ibu bapa tidak boleh menerima kenyataan bahawa anak mereka telah melakukan sebuah kesilapan yang besar dan berasa apa yang telah berlaku itu adalah sesuatu yang memalukan dan menjatuhkan maruah keluarga. Ada juga berasa tertekan apabila diberi persepsi yang negatif. Perkara ini akan menyebabkan sesetengah ibu bapa bertindak untuk terus memarahi dan memalukan anak mereka dan menjaga air muka sendiri daripada dikutuk orang luar. Dan ini akan menyebabkan ketidakharmonian di dalam institusi kekeluargaan tersebut. Setelah keharmonian ini terganggu, kestabilan hubungan keluarga juga akan terjejas. Yang ketiga dan yang terakhir ialah implikasi lain terhadap pergaduhan ibu bapa ini juga akan menyebabkan anak perempuan mereka yang telah membuang bayi itu melarikan diri dari rumah akibat tertekan. Setelah melakukan kesilapan besar, iaitu menghamilkan anak di luar nikah, membuang bayi sendiri juga memberi impak yang besar kepada kesihatan mental seseorang. Oleh itu, sekiranya di dalam situasi itu, individu terlibat tidak dapat mendapat sokongan dan nasihat yang betul daripada keluarga sendiri serta sering dimarahi, tidak aneh jika perempuan itu bertindak untuk melarikan diri lalu menambah kepada keruntuhan institusi keluarga sendiri yang sudah rapuh. Isu pembuangan bayi ini juga secara tidak langsung memberikan kesan yang buruk pada bayi itu sendiri. Kadar kematian bayi akan menjadi lebih tinggi. Hal ini kerana majoriti ibu yang bersedia untuk membuang bayi mereka akan melahirkan anak mereka dengan cara tanpa pertolongan daripada pihak hospital. Sewaktu mereka melahirkan anak, ibu tidak berada dalam keadaan dan situasi yang selesa dan selamat. Tanpa penjagaan perubatan yang sempurna, ibu akan mengalami jangkitan kuman dan juga kehilangan darah yang banyak semasa melahirkan anak. Dalam keadaan ini, bayi mungkin akan tercedera serta mendapat jangkitan penyakit yang akan membawa kepada kadar kematian bayi menjadi tinggi jika berbanding dengan kelahiran bayi di hospital. Di samping itu, kesan lain mengenai masalah bayi merujuk pada ibu itu sendiri. Kesan terhadap ibu yang melahirkan adalah sekiranya ibu telah membuang bayinya dalam tempoh masa terdekat atau mahupun panjang, dia ada kemungkinan untuk merindui anaknya kembali. Malahan, anak yang telah dibuang juga, apabila mereka sudah dewasa sekalipun, mereka masih akan dipandang serong oleh masyarakat. Mereka akan dipandang hina dan rendah di mata orang awam. Sekiranya anak itu masih tidak mempunyai ibu bapa angkat dan masih tinggal di pusat penjagaan sehingga dewasa, sudah pasti anak tersebut akan merasa sangat sedih dan kecewa di atas ujian yang menimpa diri. Dan ada kemungkinan akan kehausan kasih sayang dari seorang ibu bapa kandung yang telah membuangnya. Terima kasih. Pada hari ini saya akan membincangkan tindakan yang benar dibuat untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam laporan tulisan kumpulan kita terdapat 3 tindakan. Namun pada hari ini kita hanya akan membincangkan atau membentangkan salah satu yang paling menarik, iaitu baby hatch.
Kerajaan Malaysia telah menyediakan pelbagai bantuan kepada ibu bapa yang tidak mampu menjaga anak mereka. Oleh itu, Orphan Care Malaysia iaitu sebuah NGO telah ditubuhkan pada tahun 2008 dan maklumat utama mereka adalah untuk membantu dan mengupakan pandangan masyarakat tentang meninggalkan kanak-kanak secara kekal di rumah anak yatim. Sejak 2009, Orphan Care Malaysia telah menyediakan suatu tempat dinamakan BBH, iaitu sebuah tempat selamat bagi ibu gantung yang terdesak untuk membuang atau membahayakan bayi mereka. Selain itu, perkhidmatan Baby Hatch juga berfungsi untuk memastikan bahawa setiap bayi yang dilahirkan, tidak kira agama atau latar belakang, juga mendapat keluarga yang sesuai melalui proses berangkatan yang cepat dan teratur. Apabila terdapat bayi tertinggal di dalam kotak yang disediakan, kaki tangan Orphan Care akan serta-merta melaporkan kepada pihak polis untuk proses pengambilan anak angkat. Segala keputusan atau kebenaran berangkatan anak dibuat oleh mahkamah. Taraf kerayakan bayi yang ditinggalkan tanpa sebarang maklumat atau dokumen akan diangkat tanpa kewarganegaraan sehingga berangkatan anak itu dimutakan dan ibu bapa angkat memohon kewarganegaraan bayi tersebut di Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Pihak Orphan Care juga akan membantu ibu bapa angkat dalam menguruskan dokumentasi seperti siju kelahiran dan proses pengambilan anak angkat tersebut. Akhirnya, Orphan Care juga menyediakan perkhidmatan pemulihan seperti kaunseling, sokongan fikosofia dan sistem sokongan untuk ibu yang membuang bayi mereka. Pihak organisasi memberikan maklumat yang relevan untuk orang yang meninggalkan bayi, termasuk untuk meyakinkan bahawa jika ada perubahan hati atau fikiran, bayi itu akan dikembalikan kepada penjaga yang benar. Walaupun perkhidmatan Baby Hatch dapat berkesan untuk mengurangkan kadar kematian bayi yang dibuangkan, tetapi hanya terdapat 13 perkhidmatan Baby Hatch di seluruh negara. Tidak dapat dinafikan bahawa jumlah ini masih jauh dari mencukupi. Hal ini kerana perkhidmatan Baby Hatch tidak dibukakan di kawasan luar bandar tetapi hanya di kawasan bandar sahaja. Seterusnya, saya akan membentangkan cadangan dan penyelesaian. Yang pertama adalah pendidikan agama. Faktor berlakunya masalah pembuangan bayi adalah kurangnya didikan agama. Kekurangan penghayatan dalam agama menyebabkan remaja hidup terlalu bebas dan mudah terjebak dalam maksiat yang akhirnya membawa kepada berlakunya gejala sosial. Beberapa perlu mengambil peranan untuk mendidik dan menanam pengetahuan tentang didikan agama dan rohani sejak anak-anak kecil lagi untuk mencegah mereka daripada tabiat buruk apabila mereka meningkat dewasa. Mereka semestinya tidak mahu anak-anak menconteng arang ke muka mereka. Seseorang yang mengamalkan ajaran agama sebagai pedoman hidup tidak akan melakukan perkara yang tidak bermoral ini kerana menyedari hakikat bahawa perkara tersebut akan mengheret nama dan imej keluarga kepada kancah kebinasaan. Akibatnya bukan sahaja kepada individu tetapi kepada keluarga, orang sekeliling dan masyarakat. Pendidikan agama melengkapkan dan menyempurnakan kehidupan seseorang kerana tiada agama yang mengajar manusia untuk berkelakuan dan melakukan perkara terkutuk dan menjadikan kehidupan seseorang itu jauh daripada landasan manusiawi. Setiap agama, baik Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan sebagainya, menyuruh kepada kebaikan, malah melarang daripada melakukan kejahatan sama sekali. Oleh yang demikian, mencegah adalah lebih baik daripada mengobati dan tentunya mendidik adalah langkah pertama pencegahan yang bertujuan untuk membimbing manusia agar tidak jauh menyimpang. Golongan muda mestilah mempunyai jati diri yang didasari didikan agama supaya mereka dapat membezakan antara hak ataupun baik dan batil, buruk. Yang kedua adalah pendidikan seks. Masalah sosial dan kesihatan seperti bayi yang tidak dirancang dan pembuangan bayi terus melanda masyarakat Malaysia. Masalah ini diburukkan lagi dengan pendidikan seks formal yang amat terhad di sekolah. Sudah tiba masanya untuk pendidikan seksual diterapkan dan diajar di sekolah. Pendidikan seks formal adalah penting untuk membuka ruang minda kanak-kanak dalam memahami risiko penyakit kelamin ataupun STD, kehamilan tidak dirancang dan perkara lain yang berkaitan dengannya. Malangnya, pendidikan seks masih disalahertikan di Malaysia, sedangkan ia antara ikhtiar terbaik dalam membantu menangani masalah ini. Peningkatan jumlah kes hubungan luar nikah dan statistik pembuangan bayi dilihat semakin membimbangkan. Berikutan itu, masalah ini perlu diberi solusi dengan penerapan pendidikan seks sejak dari kanak-kanak ini di bangku sekolah lagi, agar mereka lebih peka terhadap isu sebenar yang sedang meruncing ini.
Sistem pendidikan negara perlu mula diubah mengikut peredaran zaman. Manusia semakin terdedah kepada persekitaran yang mencabar, lebih-lebih lagi anak-anak kecil yang dihidang dengan pelbagai kemudahan alat pintar seperti gadget dan peranti yang semakin hari semakin canggih dengan kemudahan akses yang tanpa had. Pendidikan seks adalah solusi kepada salah satu pencegahan yang dapat dimulakan dari awal agar golongan ini dapat dididik untuk membuat keputusan ke atas tubuh badan mereka sendiri. Seterusnya, saya Tan Zii akan terus membincangkan cadangan yang ketiga iaitu peranan ibu bapa dalam menangani isu pembuangan bayi. Ibu bapa juga berperanan vital untuk sentiasa prihatin terhadap tingkah laku anak-anak mereka, terutamanya mereka yang berusia 18 hingga 25 tahun. Menurut Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, kategori umur suspek yang melakukan pembuangan bayi membabitkan umur 18 hingga 25 tahun. Hal ini disebabkan kerana golongan 18 tahun ke atas adalah kalangan mereka yang baru memulakan kehidupan bekerja, tinggal sendiri dan kebanyakan mereka ini jauh daripada ibu bapa serta bebas daripada kekosongan keluarga. Hubungan anak dan ibu yang renggan ini akan menyebabkan anak-anak berani keluar dan melakukan aktiviti salah laku seksual dan menyebabkan hamil luar nikah. Implikasinya, anak-anak muda yang mengandung luar nikah terpaksa membuang bayi kerana terdesak, rasa malu, takut bagi mengelakkan rahsia mereka terbongkar daripada pengetahuan ibu bapa dan masyarakat. Golongan muda ini apabila mengandung, mereka akan menyuruk diri sampai dia dapat penyelesaian yang lain iaitu nekap pembuang bayi. Maka, kecuaian atau pengabaian ibu bapa akan menyebabkan kegagalan mereka untuk memastikan anak-anak muda tidak terlibat dengan aktiviti berbentuk jenayah ini. Selain itu, isu pembuangan bayi juga boleh ditangani melalui penguatkuasa undang-undang. Pembuangan bayi adalah sejenis pembunuhan atau cubaan membunuh. Maka, kerajaan menggunakan Kanun Keseksaan Seksyen 302 pembunuhan dan Seksyen 307 percubaan untuk membunuh untuk menakutkan masyarakat dengan hukuman mati. Namun, malangnya, pihak polis kebanyakan menggunakan Seksyen 317 Kanun Keseksaan iaitu pendedahan dan pengabaian kanak-kanak di bawah 12 tahun oleh ibu bapa atau orang yang menjaganya, di mana sabitan tertinggi hanyalah saman atau dipenjarakan selama 7 tahun, ataupun Seksyen 318 iaitu menyembunyikan kelahiran dengan membuang mayat secara rahsia yang hanya mengenakan saman dan hukuman penjara 2 tahun untuk menangani kes pembuangan bayi. Hal ini mungkin merupakan punca kelembapan penghindaran pembuangan bayi di dalam kalangan masyarakat kita. Maka, pihak polis tidak boleh lagi bersikap belas kasihan terhadap ibu bapa yang membuang bayi mereka dan mengenakan jenayah yang lebih berat terhadap mereka supaya masyarakat yang lain tidak lagi berani untuk membuang bayi secara sesuka hati. Selain itu, di Indonesia, negara jiran kita telah meluluskan undang-undang untuk mengharamkan hubungan seks di luar perkahwinan dan bersekedudukan sebelum perkahwinan. Maka, hubungan seks di luar perkahwinan boleh dihukum penjara sehingga 1 tahun, manakala bersekedudukan sebelum perkahwinan boleh dihukum penjara selama 6 bulan. Kesan kerajaan Indonesia ini terhadap zina, bersekedudukan dan hubungan seks sebelum perkahwinan sudah tentu boleh mengurangkan kelahiran bayi luar nikah dan secara implisitnya mengelakkan kes pembuangan bayi. Akhir sekali, bagi cadangan yang kelima adalah terhadap Jabatan Kebajikan Masyarakat. Walaupun Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia telah menubuhkan institusi Baby Hatch sebagai penyelesaian isu pembuangan bayi, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang boleh ditambah baik. Pertama sekali, menurut kajian yang dijalankan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia, kajian mendapati bahawa tahap pengetahuan mengenai baby hatch dalam kalangan pelajar profesion menolong berada pada tahap yang rendah. Majoriti tidak pasti bahawa perkhidmatan baby hatch beroperasi dengan pencegahan selama 24 jam.
Oleh itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat harus menyebarkan kewujudan institusi-institusi ini supaya masyarakat tahu bahawa ada tempat khas dan selamat sekiranya mereka memerlukan tempat untuk meninggalkan bayi mereka. Pada masa yang sama, walaupun terdapat 13 bah institusi baby hatch di seluruh Malaysia, namun bilangan institusi ini sebenarnya tidak mencukupi kerana bukan semua negeri mempunyai institusi ini. Negeri seperti Melaka, Perlis dan Terengganu tidak menubuhkan institusi ini. Pada masa yang sama, secara purata, setiap negeri hanya mempunyai 1 hingga 2 institusi baby hatch. Jumlah institusi ini sudah tentu tidak mencukupi untuk menanggung bilangan pembuangan bayi kerana ibu bapa mungkin tidak mampu untuk bergerak jauh ke institusi tersebut, terutamanya mereka yang kekangan duit dan baru habis bersalin. Oleh itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat harus mendirikan lebih banyak institusi baby hatch di seluruh negara untuk membanteras isu pembuangan bayi dengan lebih efisien dan efektif. Sekian itu daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, isu pembuangan bayi ini sudah lama membara dan semakin lama menjadi kutis dalam masyarakat. Ia disebabkan oleh banyak faktor yang membawa kepada pelbagai impak kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Masalah ini mempunyai pendekatan yang tersendiri untuk diatasi jika dikaji secara terus dan mempunyai perancangan yang teliti untuk diselesaikan. Pelbagai pihak perlu berganding bahu bagai au dengan tebing untuk mengurangkan kes pembuangan bayi yang berlaku di negara kita.